Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur hari ini menolak permohonan Datuk Seri Najib Tun Razak untuk meminda semakan kehakiman bagi memasukkan bukti tambahan yang didakwa membolehkan beliau menjalani baki hukuman penjara secara tahanan di rumah. Bekas Perdana Menteri itu memohon untuk memasukkan bukti tambahan berkaitan afidavit anak Najib iaitu Datuk Muhammad Nizar, iaitu surat daripada Majlis Kesultanan Pahang bertarikh 4 Januari lepas yang menyokong kewujudan dokumen tambahan berkenaan. Hakim Alice Lock Yee Ching ketika membacakan keputusan berkenaan berkata, permohonan pindaan bukan sekadar bertujuan mengemaskini fakta, sebaliknya mewujudkan tindakan undang-undang baharu. Sebaliknya, terdapat dakwaan baharu cuba dimasukkan melalui fakta ini, sedangkan perkara tersebut telah digantikan dengan pemberian kebenaran bagi semakan kehakiman untuk membolehkan perkara ini dinyatakan yang menuntut jawapan daripada responden dan jelas boleh memprejudiskan mereka. Bagi hal menyentuh fakta, kedua-dua afidavit Muhammad Nizar yang telah dibenarkan untuk dimasukkan sebagai keterangan adalah memadai. Justeru Enclosure 98, permohonan untuk pindaan ditolak katanya. Sementara itu, Mahkamah turut menolak permohonan perintah larangan bersuara oleh Jabatan Peguam Negara AGC bagi menghalang mana-mana pihak daripada membincangkan isu berkaitan permohonan semakan difailkan Najib. Saya berpendapat pengeluaran perintah larangan gag order tidak akan mengundang risiko nyata terhadap keadilan perbicaraan, katanya sambil menambah, banyak pihak telah mengulas isu berkaitan semakan kehakiman berkenaan. Hakim berkata, sudah wujud langkah alternatif untuk menangani kebimbangan yang menjadi asas permohonan perintah larangan berkenaan. Terdapat undang-undang yang boleh diambil dan diguna pakai berkaitan fitnah dan penghinaan mahkamah. Secara keseluruhannya, saya mendapati tiada keperluan untuk mendapatkan perintah gag order, jadi permohonan ini ditolak, katanya yang kemudiannya memerintahkan AGC membayar kos RM20,000 kepada Najib. Najib, 72 tahun, memohon perintah mandamus bagi mengarahkan responden memberi jawapan serta mengesahkan kewujudan dokumen tambahan bertarikh 29 Januari tahun lepas. Beliau menamakan Menteri Dalam Negeri, Komisioner Jeneral Penjara, Peguam Negara, Lembaga Pengampunan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Ketua Pengarah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri, serta Kerajaan Malaysia sebagai responden. Bekas ahli Parlimen Pekan itu turut memohon perintah sekiranya dokumen tambahan tersebut wujud, semua responden atau mana-mana seorang daripada mereka melaksanakan serta-merta termasuk memindahkannya dari penjara Kajang ke kediamannya di Kuala Lumpur bagi menjalani baki hukuman penjara di rumah. Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur hari ini menolak permohonan Datuk Seri Najib Tun Razak untuk meminda semakan kehakiman bagi memasukkan bukti tambahan yang didakwa membolehkan beliau menjalani baki hukuman penjara secara tahanan di rumah. Bekas Perdana Menteri itu memohon untuk memasukkan bukti tambahan berkaitan afidavit anak Najib iaitu Datuk Muhammad Nizar, iaitu surat daripada Majlis Kesultanan Pahang bertarikh 4 Januari lepas yang menyokong kewujudan dokumen tambahan berkenaan. Hakim Alice Lock Yee Ching ketika membacakan keputusan berkenaan berkata, permohonan pindaan bukan sekadar bertujuan mengemaskini fakta, sebaliknya mewujudkan tindakan undang-undang baharu. Sebaliknya, terdapat dakwaan baharu cuba dimasukkan melalui fakta ini, sedangkan perkara tersebut telah digantikan dengan pemberian kebenaran bagi semakan kehakiman
untuk membolehkan perkara ini dinyatakan yang menuntut jawapan daripada responden dan jelas boleh memprejudiskan mereka. Bagi hal menyentuh fakta, kedua-dua afidavit Muhammad Nizar yang telah dibenarkan untuk dimasukkan sebagai keterangan adalah memadai. Justeru enclosure 98, permohonan untuk pindaan ditolak katanya. Sementara itu, Mahkamah turut menolak permohonan perintah larangan bersuara oleh Jabatan Peguam Negara AGC bagi menghalang mana-mana pihak daripada membincangkan isu berkaitan permohonan semakan difailkan Najib. Saya berpendapat pengeluaran perintah larangan gag order tidak akan mengundang risiko nyata terhadap keadilan perbicaraan, katanya sambil menambah, banyak pihak telah mengulas isu berkaitan semakan kehakiman berkenaan. Hakim berkata, sudah wujud langkah alternatif untuk menangani kebimbangan yang menjadi asas permohonan perintah larangan berkenaan. Terdapat undang-undang yang boleh diambil dan diguna pakai berkaitan fitnah dan penghinaan mahkamah. Secara keseluruhannya, saya mendapati tiada keperluan untuk mendapatkan perintah gag order, jadi permohonan ini ditolak, katanya yang kemudiannya memerintahkan AGC membayar kos RM20,000 kepada Najib. Najib, 72 tahun, memohon perintah mandamus bagi mengarahkan responden memberi jawapan serta mengesahkan kewujudan dokumen tambahan bertarikh 29 Januari tahun lepas. Beliau menamakan Menteri Dalam Negeri, Komisioner Jeneral Penjara, Peguam Negara, Lembaga Pengampunan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Ketua Pengarah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri, serta Kerajaan Malaysia sebagai responden. Bekas ahli Parlimen pekan itu turut memohon perintah sekiranya dokumen tambahan tersebut wujud, semua responden atau mana-mana seorang daripada mereka melaksanakan serta-merta termasuk memindahkannya dari penjara Kajang ke kediamannya di Kuala Lumpur bagi menjalani baki hukuman penjara di rumah. Pada 3 Julai tahun lepas, Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Amarjit Singh menolak permohonan Najib untuk mendapatkan kebenaran memulakan semakan kehakiman, memutuskan 4 afidavit dikemukakan bagi menyokong dakwaan Najib, termasuk kenyataan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Naib Presiden UMNO Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail dianggap sebagai kabar angin dan tidak boleh diterima sebagai bukti di mahkamah. Najib kini menjalani hukuman penjara Kajang sejak 23 Ogos tahun 2022 selepas disabitkan kesalahan menyeleweng dana RM42 juta milik SRC International Sdn Bhd. Mahkamah Tinggi sebelum ini menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta.